Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendedahkan tidak ada penyokong dan pemimpin pembangkang setakat ini yang berani bersemuka dengannya dalam podcast yang bakar menteri terbitannya. Rafizi menerusi X berkata, walaupun pejabatnya telah menghubungi ramai pemimpin dan aktivis maya Perikatan Nasional yang berpotensi untuk mengkritiknya dalam podcast YBM, sehingga kini semuanya telah menolak. Selain daripada YB Viral, senerai pemimpin dan aktivis maya PN yang tidak berani bersemuka termasuklah YB Wan Faisal Macang, YB Pendang, Hawa Yaakob dan Sufi Kamari. Saya tidak akan putus asa dan akan terus menghubungi lebih ramai pemimpin dan aktivis maya PN untuk menyahut cabaran membakar saya secara langsung. Jangan hanya berani mengkritik di belakang, tetapi tidak berani memberi pandangan membina di depan, katanya pada Isnin. Jelasnya ada daripada kalangan bekas pemimpin PH yang menawarkan diri. Perkara ini diambil kesempatan oleh aktivis maya PN untuk mengelak, kononnya saya tidak berani bersemuka dengan individu tertentu. Matlamat podcast YBM ialah memberi keutamaan kepada penyokong dan pemimpin Perikatan Nasional untuk bersemuka, supaya rakyat dapat menilai sendiri hujah kerajaan berbanding pembangkang. Pemimpin PH atau bekas pemimpin pun memang sudah ada peluang untuk menyampaikan pandangan kepada saya, sama ada melalui saluran kerajaan atau parti. Ada yang memang sudah ada saluran sendiri untuk menyampaikan kepada rakyat. Mengisi ruang di podcast YBM samalah seperti memberi bola tanggung kepada pembangkang untuk mengalihkan isu dengan mengapi-apikan sesama PH, katanya. Rafizi berkata, beliau akan berpegang kepada matlamat utama podcast YBM, iaitu memberi ruang kepada mereka yang membangkang atau kritikal kepada pendekatan kerajaan. Oleh kerana ini, setakat ini belum ada pemimpin atau penyokong PN yang berani tampil. Kami buka juga kepada individu lain. Mereka bukan pembangkang tetapi ada kecenderungan kritikal dan cynical dengan kerajaan. Pakar ekonomi daripada Universiti Tun Abdul Razak Profesor Barjoyai Bardai ialah seorang ahli akademik di universiti swasta yang banyak juga mengkritik saya dan pendekatan kerajaan sebelum ini. Semasa debat antara saya dan ahli Parlimen Bacok, beliau dilambung oleh penyokong PN sebagai bukti yang pandangan saya ditolak oleh seorang ahli akademik. Malam ini, beliau akan mengkritik dan membakar saya secara berdepan. Jangan lupa ikuti sesi membakar malam ini bermula jam 8 malam di semua saluran media sosial Facebook, Spotify, YouTube, X dan TikTok, ujarnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kementerian Pendidikan KPM digesah melihat semula pelaksanaan sistem prasekolah di negara ini. Perdana Menteri berkata langkah itu bagi memastikan pendidikan prasekolah tidak melebar jurangnya antara kawasan pedalaman, desa dan kota. Katanya, tahun ini dengan peruntukan terbesar diberikan kepada Kementerian Pendidikan, kerajaan mahu kemudahan prasekolah ini ditambah untuk semua sekolah di seluruh negara. Gesaan saya, dalam tempoh singkat, pastikan tahun ini 2024, kita menyediakan kemudahan tambahan supaya peluang prasekolah itu dikendalikan Kementerian Pendidikan diberikan kepada semua pelajar. Dalam belanjawan madani, bidang pendidikan mendapat peruntukan terbesar. Sebab itu, sekali lagi kita gunakan peruntukan itu untuk keperluan asas. Tahun lalu kita peruntukan RM1 bilion hanya untuk membaiki tandas, yang mana sebanyak 8.600 tandas daip dikesan di sekolah. Walaupun ia sekolah hebat termasuk Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK, 20 tandas masih diperbaiki. Ini belum lagi sekolah di Ciok Pudung Kedah, Manik Urai atau di Kapit, katanya. Berucap merasmikan wacana pemikir global di Universiti Malaya di sini hari ini.
Yang turut hadir isteri Perdana Menteri Datin Sri Dr. Wan Aziza Wan Ismail, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, Pro Konselor Universiti Malaya Tan Sri Ramli Ngah Talib dan Taib Konselor UM Prof. Datuk Seri Dr. Nur Azwan Abu Osman. Anwar juga Menteri Kewangan berkata, sebelum fokus terarah kepada usaha mengangkat pendidikan tinggi, perkara asas dan pendidikan rendah juga perlu diberikan perhatian. Katanya bagaimana hendak membuat reformasi sistem pendidikan tinggi sedangkan pendidikan awal masih ketinggalan dan memperlihatkan jurang yang besar. Sekarang ini, wujud kesenjangan yang melebar antara bandar dan desa, miskin bandar dan miskin desa, katanya. Anwar menegaskan, beliau mengutamakan penyelesaian masalah masyarakat umum berbanding hanya menumpukan kepada reformasi yang lebih besar. Katanya masalah miskin turut menjadi keutamaan, yang mana ini usaha berterusan bagi menoktahkan miskin tegar di negara ini. Alhamdulillah kita berjaya menoktahkan miskin tegar ini di wilayah Persekutuan Negeri Sembilan dan Selangor. Kita sedang mengumpulkan data dari semua negeri yang lain dan berusaha menoktahkannya, katanya.